Azia. Apa dengar? Azia tukar nama tu Azia, Dini. Oh, Dini orang yang lain. Okey, perasan cikgu ada upload dekat Google Drive. Okey, cikgu ada download dekat Google Drive. Cuba tengok yang kertas 1 dulu. Yang kertas 1 dulu. Dini baru daftar dengan Azia je. Oh, masa cikgu tak boleh dengar suara Azia ni. Teng teng. Oh, Dini tersilap kelas ke? Okey. Assalamualaikum. Dah lebih daripada 3 minit kan? Assalamualaikum, cikgu Fai. Dini cikgu tak tahu siapa. Cikgu tak tahu siapa Dini, tapi kita start kelas kita dengan apa yang folder yang cikgu bagi kamu tu. Hari ni maths dulu kan? Okay kawan, maths dahulu. Buat kertas 1 dulu. Kamu ada sejam 30 minit dalam kelas cikgu. Try daripada pukul 10.18 ni sampai pukul 10.45. Cuba kertas 1 tu dulu, maths. Lepas tu kita bincang. Okay. Azia boleh dengar cikgu? Kau tak boleh dengar? Azia, aku belum depan kalkulator ni. Oh, boleh. Besar boleh Azia. Tapi cikgu tak tahu Dini ni siapa. Dini? Dini daripada sekolah mana ni? So, kalau cikgu. Cikgu dengar ke? Dengar? Saya dari Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur. Oh, Semaka. Jauh tu. Kamu baru daftar ni. Tak tersilap kelas Ni kelas maths. Okey, buat kertas 1 dulu Kertas 1 dulu, buat dulu. Lepas tu kita bincang. Kita tengok satu-satu soalan. Azia? Bangun tidur. Kacau Azia pula. So, tak apa. Sini. Cikgu punya file. Yalah, cikgu mute kan sementara kamu buat. Cikgu. Ya, Dini? Ni kelas Form 5 Pro Max ke Under Max? Pro Max. Sebab ni matematik yang Form 5 Pro Max ni. Ke Dini tersilap kelas? Tak kan? Ini Form 5. Saya Under Max. Oh, kamu ada Max. Tapi kamu tahu tak ni kelas Form 5 Pro Max? Tak tahu. Mana kamu daftar? Tapi ada je yang sama. Ada je yang sama sebenarnya. Oh, kamu ada Max ke? Tapi boleh je. Soalan ni kamu boleh jawab je. Walaupun kamu ada Max. Matematik tak apa. Kamu ambil account juga ke Dini? Tak. Oh tak. So untuk yang ni kamu ambil just kelas ni je lah, Maths. Is it? Subjek teras. Oh, subjek teras. Okay, faham. Oh, teras semua okey je, still sama. Maths je berbeza sikit tapi tak apa, sama je. Ada yang sama. Cikgu takkan ada yang pelik. Benda tu ada yang kamu dah belajar waktu Form 4 sebab skema pula. Jenis soalan kamu pun lebih kurang je.
Dia adalah beza sikit. Okay, ni banyak Pro Max ni. Okay, tak apa, teruskan buat. Sebab benda tu ada yang kamu dah belajar juga sebenarnya. Ada yang kamu dah belajar. So kita try je lah. Automatic semua benda tu kamu belajar juga. 10.45 lepas tu kita tengok bincang. Buat je sebahagian mana yang kamu sampai boleh buat. Daripada soalan 1 hingga 20 ke dulu. Kertas 1. Sementara kamu buat jap. Cikgu nak buka tu dulu.
Dia ni tadi dah hilang. Haji ada sampai soalan berapa dah? Buka ni. Baru 10. Alright. Oh. Ini. Tak apa, kalau objektif ni banyak je yang sama macam KSSM ni. Tapi kalau ada soalan yang kamu tak faham, nanti tak apa. Cikgu terangkan juga. Dia tak ada lah beza sangat. Just nama lain. Nah, dalam KSSM dinamakan lain. Dan ada yang kamu dah belajar dulu. Cikgu tulis nama lain yang kat sini. Haji ada sampai 10 soalan. So soalan yang awal-awal tu mari kita tengok. Sebab soalan objektif banyak daripada form 1, form 2, form 3. Ada je beberapa yang daripada soalan form 5 kamu sekarang. Tapi yang lain banyak form 1, form 2, form 3. So boleh lah. Sama je. Tapi yang bestnya kalau ke SSM, masa objektif dipanjangkan. Lebih lama daripada yang KBS semua. Tak apa. Hazia pun baru sampai 10. Tukar saja.
Kamu seorang je. So selamatlah Dini ada kat sini. Bolehlah jadi teman kamu. Tadi Fatin, Akasha semua dekat kelas yang bos. So cikgu one-to-one dengan kamu. Kamu segar tak ni nak belajar malam? Hari ni cikgu bagi kita 2 je untuk account. Ni at least adalah Dini nak teman kamu. Kau buka lah kamera tadi, baru cikgu tahu kau tidur ke tak. Ini kalau kamu seorang dekat Max ni, Dini tak ada. Tengok-tengok kamu dah hilang ke mana dah. Apa ni? Tadi kamu tak rehat ke? Tadi ada kamu tak ada kelas kan tadi? Dah kamu tak ada cikgu nak buat kelas apa juga. Kamu dah tak ada tak masuk. Tak ada admit kan? Cikgu jadi record je lah. Cikgu record jawapan lepas tu bagi kamu ajar. Jadi macam Izzat lah ni. Kamu dah berehat kan tadi? Ke tak? Tak berehat sebab tadi admit. Dia pecah kepala. Dini berjaya jawab soalan tu. Dia sama je macam objektif kamu. Tapi itulah objektif ke SSM dipanjangkan. So best sikit. Sebab subjek form 5 tahun ni, tahun lepas ada dekat form 4 kamu. Subjek kamu form 5 tahun ni ada dekat form 4 tahun lepas. Dia macam bertukar-tukar. Lepas tu tukar nama lain. Azia dah pening. Kamu kalau tak masuk kelas beritahu cikgu Azia. Tak cikgu tunggu kamu. Tak ada orang. Tengok. Okay. Kita nak bincang je. Tu lah kasihan. Aduh, macam ni lah Dini. Ni budak nak exam dah ni. Ngantuk je diorang kan. Hari-hari belajar. Dini pun rasa juga nak dekat SPM. Berdebar. Boleh berdebar tak Azia? Azia tak ada trial ke Azia? Trial. Sekolah lain ada buat, sekolah sarjana. Tak ada. Sebagai kerja sekolah pun tak ada soalan trial. Kalau sekolah sarjana dia buat trial betul. Cikgu simpan lagi. Sarjana dia buat trial betul. Sekolah Al-Amin dia buat sebagai kerja sekolah. Cikgu kamu simpan lagi, dia tak bagi buat sebagai latihan ke apa. Kamu pergi sekolah ke tak? Ke online je? Kau pergi. Semangat pergi sekolah aku. Yelah. Tahun terakhir kamu di sekolah.
Kalau tak use sesuai equality. Aduh, sial. Okey, jom kita bincang satu-satu soalan objektif tu. Okey, Dini kalau tak faham tanya je So kita boleh tengok. Jom, start daripada soalan 1. So kelas ni memang nama dia pun how not to fail. So dia belajar pun memang slow lah. Dia takkan jadi cepat. Supaya cikgu boleh gunakan rakaman cikgu. Cikgu lah. Nak promote diri cikgu. Okey dah. Ini soalan tentang angka bererti. Tak silap cikgu kalau FSM dulu diorang dah belajar waktu form 3 benda ni. Ataupun kamu belajar waktu form 4. Dah belajar waktu form 3. So untuk 3 angka bererti, so darab dengan tambah, darab dululah. Lepas tu baru tambah. So kalau kamu darab dulu, kamu dapat lupa letak perpuluhan. Lepas tu tambah 0.4593. Nilai dia kamu akan dapat ni 4.553. So kalau cikgu tukar jadi 3 angka bererti, dia akan jadi 4.56. Ni angka bererti 1, 2, 3. So yang sama je 4.56. So nombor 2. Nombor 2 ni boleh tekan kalkulator je. Tapi try kira yang bawah dululah sebab dalam kurungan kan. Ataupun boleh terus tekan pun tak apa. Kiranya kalau cikgu kira asing. Nak masuk pun sama jawapannya. So tekan 7.92. Lepas tu tekan E. Lepas tu tekan negatif 2. Okey, bahagi dalam kurungan 4 EXP bawah ni. Kalau kamu guna kalkulator sama cikgu lah. Kalau kalkulator baru pun lebih kurang je. Cari nama E ni. Lepas tu negatif 3. Negatif 3. Darab dengan 2. Kamu akan dapat nilai dia macam ni. So tukar jadi 3 angka bererti. Angka bererti punya orang panggil angka bererti lah bahasa Melayu dia. Ataupun panggilan dia standard form. Dini belajar dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris Dini? Azia memang bahasa Melayu dah. Ini bahasa Melayu juga kan? So 4.95. Mula-mula dapat 4.950. Bukan 3 angka bererti 4.95 darab 10. Yang tadi 4.56 B kan? So ni B. Yang ni jadi 10.3. Okay, 10.3. 1, 2, 3. So jawapan dia jadi C. Okay. Ni memang tekan kalkulator je. Yang nak jadikan dia darab 10 tu yang E kat bawah ni. Kalau Azia pun terlupa yang E bawah ni. So soalan ni bawah seminit lah kamu boleh jawab. Sekejap kan? Tak ada apa-apa. So 3. 3 dia kata dia bergerak. Ni kelajuan. So ada formula dah kat depan. So kelajuan pada 120 dan dia kata cari jarak dalam meter yang dilalui oleh kereta dalam 90 minit. Yang ni hati-hati. Macam kamu tahu purata laju ataupun kelajuan, laju sama dengan sama dengan jarak bahagi masa. Okey, laju sama dengan jarak bahagi masa. So laju ni dibagi 120 km per jam. 120 km per jam. Jarak dia bagi tadi kita nak cari dah kan jarak. So cikgu gelar dia M. Dalam M letak X lah. Per masa dia bagi 90 minit.
Tapi kalau kamu perasan dekat sini J. So 90/60. Kalau nak permudahkan, terus je kamu buat. Tekan kalkulator je. Cikgu jadikan ni rumus 120 darab dengan 90/60. Ataupun kalau cikgu nak tukar, dia jadi X darab 60/90 sama dengan 120. So X sama dengan 120 darab 90/60 balik. Yang ini bahagi kan, bahagi kita terbalik kan. Nanti automatik terbalik juga. Ataupun terus kalkulator pun dapat. 120 darab 90 bahagi 60. So ada ke jawapan 180? Tak ada. So ditukar 180, betul? So kalau kita tukar 3 angka berarti dia jadi berapa? Oh, lagi satu. 180 ni cikgu dapat baru dalam kilometer. Okey, cikgu buat naik atas supaya nampak sikit. 180 baru dalam kilometer. So kalau cikgu jadikan dia meter, cikgu kena dalam 1000. So 180 sifar. So kalau nak tukar jadi angka berarti jadi berapa? Kita kena gerak ke kiri kan? Kita kena gerak ke kiri. Dia akan gerak. Kilometer 1000. Oh ni dalam meter. Sorry. Dia dah lagi dalam cari jarak dalam meter ni kita dalam 90 minit. Oh sebenarnya dari tadi dia jadikan meter. 120. Sekejap cikgu tukar dia punya ni. Tadi unit dia dalam meter. So 1200. 120 darab 1000 darab 90/60. Kamu dapat 180,000 lah. Sebab dia nak dalam meter, so cikgu darab 1000. Nilai tadi darab 1000 dapat 180 sifar. Kamu tak sifar dia. So nak tukarkan jadi 3 angka berarti dia akan jadi 1.8 darab 10/5. Okey, so yang 5 C lah. Jawapan dia. Soalan macam ni selalu dia takutkan kamu dengan unit. Salah unit maka salah masuk. So ni formula laju bahagi jarak masanya ada dekat depan. Dia lebih kurang macam purata laju. Tapi purata laju ditambahkan jumlah jarak. Sekarang dia jarak saja. Nama dia banyak. Apa lagi? Berkadaran. Dia dah lagi. Macam nama dia ada. So yang ni. Yang ini kamu belajar. Kalau untuk dini kamu belajar bab 2. Bukan form 3 pun kamu dah belajar sebenarnya. Form 3 pun kamu dah belajar. Ataupun form 4 pun kamu dah belajar. Asas nombor kan. So keempat. Tak risaulah. Kamu dah belajar. So ungkapkan 1, 2, 3, 4, 5 sebagai nombor dalam asas 8. So sebabkan dia asas 5, tukarkan jadi asas 10 dulu. Selalunya cikgu buat macam ni, cikgu conteng. 1, 2, 3, 4. Jauh pula 4. 4. Asal 5. 5, 0, 5, 1, 5, 2, 5, 3. Cikgu conteng ni. Cikgu tukarkan jadi asas 10. So kalau jadi asas 10, 1 darab 5, 3 tambah dengan 2 darab 5, 2 tambah
3 darab 5 1 dan tambah 5 darab 4 5 kosong. So baru dapat asal 10, lepas tu tekan calculator. Azia, kalau dah asal 10 kamu dapat berapa? Kacau Azia macam ni. Sekejap lagi dia nak tidur. Kamu dapat 194. So tekan calculator mode sampai dapat base. Tekan 3. So kita dalam decagon. Okay. Azia kata dia dapat 194, pastikan D. Cikgu automatic D dah ni. Cikgu sama dengan, lepas tu dia nak asas 8. Tekan OK. So dapat 302. Nombor 4 kan? So yang ni kamu dapat 192. Ni asas 10. 192, 194. Mata kaya berapa? Ni asas 10. So nak tukar jadi asas 8. Masuk je dalam calculator. Kalau nak cara lama, bagi-bahagi kan? Tak payahlah. Ni bagi-bahagi pula. So tekan je calculator. Calculator dah membagi tu. So dalam asas 8 dia jadi 302. Jawapan dia ayam. Malam-malam kan dia kena belajar cikgu pun. Okay, yang ni nombor 5 pun sama. Pergi tukar, delete je. Ataupun tekan on ni. Lepas tu tukar jadi asas 2 yang dekat bin, dia panggil bin. Cikgu tak tahu calculator kamu jenis baru atau lama. Tapi tekan je bin tu. Lepas tu masukkan nilai. Itu kan tolak. Kan? 1, 0. Kamu bukan orang yang belajar coding. So kita gunakan coding yang dah disediakan, iaitu calculator. Tolak apa sama dengan 1001. Dua-dua asas 2. So kalau tolak jugalah kan nak dapatkan X pula. M kan buat. Ni asas 2, asas 2. So N akan jadi, tolak je dalam kita. Masukkan 10110. Tolak dengan 1001. So dapat 101. 101 ayam. Okay, nombor 5. Semua tekan calculator. Betapa betul ni calculator. 101. Senyap ni jangan tidur Temanlah cikgu di malam hari. So jawapan dia ayam. Dia agak tak susah. Pun kamu dah belajar. Kiranya Dini belajar awal. Azia belajar waktu form 4. Waktu form 4. Waktu form 5 kamu belajar. Dia tak ingat. Dah lama tak ajar form 5 yang baru. Lama. Cikgu sekarang yang ajar yang form 5 yang baru, cikgu dah asas nombor dah. Asas nombor form 3. Awal. Okay, dah sampai soalan 5, kita ke soalan 6. Tu cikgu padam Saya sempat salin. Tiba gelap gulita di malam hari. Tak apa. Dalam minggu depan maybe cikgu ubah ke rumah cikgu. Cikgu kat Bukit Ayu. Kalau soalan objektif ni, kalau untuk Azia, kau dapat skor 36 ke atas, dah confirm A dah. Okay, dah confirm A dah. So nombor 6. Nombor 6 melibatkan sudut. Dia nak X tambah Y. So kalau kamu tengok dekat situ, sudut dekat situ A adalah, dia kata PQRS TV adalah sebuah heksagon sekata. So sudut dia sama. Okay, sudut dia sama. Dan dia punya sisi pun sama. QVU, QSTU. STU, QVU pun sama. So berapa X tambah Y? So tu 90 darjah, 90 darjah. Kamu boleh gunakan cari sudut heksagon dulu. Sudut heksagon kan N tolak 2. Heksagon ada 6 sisi, tolak 2. Bahagi darab 180, bahagi 6. Ataupun 360. Pastikan kamu tukar yang base tadi.
balik. Bagi 6. 60. 4 bagi 6. Sama ada sudut 120. So dia jadi satu sudut 120 darjah. Satu sudut. Cikgu cari sudut yang dekat P. Okay, P. So cikgu nak tahu sudut yang dekat V tu, yang kat dalam tu. Dekat dalam yang sini. Yang dekat sini. Cikgu bahagikan dua je lah sebab kakinya sama. So dia akan dapat 180 tolak 120. Dengan 60 darjah. So kalau 60 darjah, satu bulat tu adalah 360. 360 tolak 60 tolak 90 tolak 90. Dapat 120 juga. Okay, automatik yang dekat itu tu 120. Kalau X 120, Y akan jadi berapa? Kalau kat sini 120 lah ke X. Tengok sini. So kalau yang dekat Y, satu tu bulatan 180 darjah. Tolak 90 tolak dengan 120 tolak dengan 180 dapat 60 kan? Dapat 60. So tolakkan 90, 60, 30. Silap. Sekejap. 180 tolak 120. 60, 90. 30. So kalau cikgu tambahkan dia jadi 100. Kita tolak ke ni? Mana ada 150 kan? Oh. Sekejap macam salah tolak je. Tu 90. 45. 6 tolak 2 tolak 180 bahagi 6. Oh, cikgu salah tolak ke? Astagfirullahaladzim. 180 tu 30. Kita ambil segitiga sama kaki. Tu 60, 90 tambah 90. Pelik tu. Jawapan ni 180. Azia betul. Tak. Sepatutnya ni cikgu lukis betul lah. 120 tambah. Kalau sini 120. Kat sini 90. Sini 90. Sini tak tahu. Situ 120. 120, sini 60 lah. Sini jadi sini 30. Kalau situ 30, sini akan dapat sini dah 120. Sini 60. Kalau sini 60, sini pun 120, 50 juga. Saya dia boleh 180. Kita silap ni.
Jadi jawapan dapat B. Saya pun terus dah soalan bab ni. Kan? Sepatutnya tu 90. 90, 180, 180. X sama dengan sudut ini sama dengan pun bukan. Kalau bahagi sudut 120 dah. 120. Sorry. Ni 190 ni kita salah tolak. Mana? Yang ni 150 sebenarnya. Astagfirullahaladzim. 150. Macam mana cikgu dapat? Cikgu padamkan Itulah tekan 3 itu salah. Cikgu lukis. Sebab ni poligon sekata bukan ni. Cikgu lukis sebahagian je. Andaikan. Contoh yang sudut sini kan. Contoh 120. So sini dah dapat 80 tolak 20, 60. So sini 30. Ini pun 30. Ni kan garis lurus. Automatik X ni sama dengan 150. Kat sini. Disebabkan ni pun sudut tepat. Sini 90. Sini adalah 60. Sini akan jadi 30. So Y sama dengan 30. Cikgu salah tolak tadi. Cikgu terbahagi. Sini-sini automatik jawapan dia jadi X tambah Y dengan 180 darjah. Sorry. Cikgu tersalah tolak. Maka soalan ni apa yang boleh skor? Okay. So B yang jawapannya B. Adakah Azia pilih B juga walaupun tak tahu? Sekali Azia pilih B. Dapat soalan dekat-dekat. Saya terima B. Sebab tadi nak dapat dekat dah 150. Itulah. Oh, datang lagi soalan ni. Yang ni kamu tembak apa pula Azia? Soalan 7. Soalan 7. M tolak N pula. Allahu Akbar. AB sama dengan AE. Lepas tu BE sama dengan ED. Saya kosongkan je cikgu. Uish, bahaya ni kosongkan. Okey, AB dengan AE sama. AB dengan AE. Maksudnya dia sudut kaki sama lah. BE sama dengan ED. Pun sudut kaki sama juga. Dan straight line ED adalah garis lurus harus selaras dengan garis lurus BC. Okey. Yang ni kosongkan Okay, kita dapatkan M dulu. M akan jadi 180 darjah tolak dengan 40 darjah. Okey, bahagi 2. So 140 bahagi 2, 70 darjah. Tu M. So untuk N, disebabkan dia kata dia garis lurus, N adalah 180 So dia nak M tolak N kan? Kita dapatkan bucu D dulu. Kalau cikgu nak dapatkan bucu D, maksudnya BE dengan ED kan? BE dan ED. Okay. BE dengan ED, BD dengan BC. Dia kata adalah sama. BD, BC. Sekarang paralel dengan BC. Mana ED? No, ED paralel. Alright. Ni macam 4 bucu. Tapi kita tengok dulu yang bucu D.
180 darjah tolak dengan 104 darjah. Bahagi 2. 180 tolak dengan 104. Bahagi 2. So dapat 38. 38 darjah. Kalau dia kata dia adalah garis lurus, straight line kepada ED. Straight line kepada ED adalah straight line. M tolak N, dia akan dapat jawapan. Kita tak nampak. N. Jadi saya ingat 180 tolak 40. 70 dah. Garis lurus. Kalau situ 104. Ini 38. 10. Ish, negatif ni. Di manakah N? Jeng jeng jeng. Macam mana nak dapatkan N? M dah dapat. N dia tak dapat lagi. Jeng jeng jeng. Nak kata dia straight line ED parallel dengan. So adakah dia berbentuk? Saya tak nampak dah bentuk dia. Nak kata dia lurus, tak lurus juga. So dia 90 darjah. Ini bentuk bucu 180, 104. Jadi kalau 8, cuba apa answer? Dapat dah. Untuk M, guys, so N sama dengan 180 darjah tolak 104 darjah. So kamu dapat okay. 104. Wah. Cikgu lupa. 180 tolak 104. 8 ke 8. Santai Ini dapat 104. 38. 38. 360 tolak 38. Negatif ni. Ish. Lah. Kita skip dulu soalan ni. Rasa cikgu tak nampak ni. Ngantuk. Esok cikgu beritahu jawapan dia. Astaghfirullahalazim. Patutlah. Rabun. Cikgu tengok ke? Okay, cikgu rabun. Dan cikgu kata cikgu nak bucu kan? Cikgu nak bucu B.
B sama dengan 180 tolak 104 darjah bahagi 2. So dia akan jadi, bisa kata cikgu rambut, cikgu nampak. So jadi 38. M maksudnya kena tambah 38 darjah. So dia akan jadi, M jadi 108. So kalau M 180 tolak 104, 76. Dapat 32. Okay, M tu M kan, M jadi 70 tambah 38 sebab dia kata sama. So kalau situ dapat 78, yang itu garis lurus. Kita cuba tolakkan dia. Tak apa ni pula kan. N sama dengan 180 tolak 104. Sama dengan 76. Ni sudut, ni waktu form 3 kamu belajar sudutnya ada 4 segi. So automatik dia akan jadi 108 darjah tolak 76 darjah. 32 darjah. M tolak M. Wah, lama ni cakap. Ayam. Okay, dia dapat ayam. Nombor 7. Wish, habis masa kamu astagfirullahaladzim. Baru nombor 7. Kan malam-malam tintang lah. Ya Allah, sepatutnya kita tintang. Okay, itu 32 darjah. Yang ni cikgu guna hukum yang 360 darjah. Kalau cikgu guna 360 tolak 104 tolak 38 tolak 38 bagi 3. 60 108 lagi. Okay, itu nombor 7. Oh, 8 bulatan lagi. Ini nak dapatkan H je kan? H adalah nombor 8 ni maybe cikgu agak suka kot. Nombor 8. Lepas ni belajar account dah. Pecah kepala Azia malam ni. Okay, kita akan conteng sikit. Lebih kurang. So, kita boleh bikin yang itu sudah 90 darjah. Dia nak tahu tentang 90. Jadi H. Rasa kat sini dia dapat 58. So 58 darjah bersamaan sama. Sama kat sini 58 juga. Berapakah H? Bulatan ni ganas tu 8 180 tolak dengan 58.
Tolakkan je lah. Dekat cikgu. Tak, kertas 2. Kamu kertas 2. Yang ini sudut sama. Pitch maksudnya 180 darjah tolak dengan 58 darjah. 1, 2 darjah. Dah. Sekejap lagi kertas 2. Satu dulu. Ni hukum soalan form 3. So sedih lah. Kertas 2 berfikir-fikirkan saya. Boleh malam-malam. Boleh je lah. Jangan Azia tertidur sudah. Cikgu seorang. Ke ada orang tiba-tiba tersesat? Sembilan. Rasanya transformasi ni senang kot. Jom kita tengok. Imej bagi L adalah 1, 1 di bawah satu pantulan yang sama. Ialah kamu cari je tengah-tengah dia. 5 image L. Image L adalah under the same fraction pantulan yang sama, iaitu J adalah image K. Dia tambah je lah. Tapi dia keluar garisan. Kiranya daripada bucu hilang saja. Kiranya daripada bucu yang ini J adalah image K. So daripada K je lah cikgu buat. Image nya adalah 1, 1. Nombor 9. Sekarang kalau kamu tengok K tu bucu kat sini adalah 91. Kan? 919. 92. So dia kata pantulan image L 1, 1 under the same fraction. So 1, 1 dekat 1, 1. Dekat situ. Pantulan dia akan jadi sengitnya. Sembilan satu L 1, 1. Jauhnya ke sana. 9, 1, 9, 1. Pantulan dia ke bawah. Image bagi L di bawah satu pantulan yang sama. Turun 1 je lah. Dah jadi X dengan Y dia 1. Turun ke bawah je lah. Jadi 8, 1. Tolak 1 pantulan. 1, 2, 3. 2, 2, 2. Tak juga. Peliknya ayat ini. 91, 92, 11. Pantulan yang sama. Satu-satu kat sini. So dia pantul dekat. Peliknya ayat semua soalan ni. Lah, transformasi ni kita skip. Jahat cikgu rasa nak skip je. Saya rasa pelik. Sepatutnya pantulan ni ke bawah. Kita masuk yang soalan kira-kira lah. 9 cikgu tangan kau. Inilah kalau bila belajar waktu malam. PQR ialah imej bawah satu pembesaran dengan faktor skala yang berpusat di negatif 56. Diberi bahawa luas PQR dan STO masing-masing 200 cm dan 5 cm.
nilai X ialah PQR image ST. Faktor skala. Faktor skala. Yang ni pun dah belajar waktu form 3 yang asas dia. Kan faktor skala. Image bagi dengan objek. So kat sini kita ada PQR sebagai image dan STU sebagai objek. 200 bagi 50 jadi 4. Negatif 5, 6, 4. Aduh. 50. 200 jadi 50. Mesti 200 dan ini adalah 50. 51 berpusat di negatif 56 di bawah satu pembesaran. Ada deh. 200 dengan 50. K kuasa 2 kan? K kuasa 2. Faktor skala punya formula. Cikgu pada depan ni kot. K kuasa 2 dengan percubaan. Oh, dia lah kat sini. K kuasa 2 bahagi luas objek. Tak keluar. Dia nak faktor skala kan. Ini dia guna formulanya objek sama dengan luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan objek. Kalau image punya 50, image ni 200. Image 200, luas objek 50 kan tadi luas objek. Luas objek 50. So K tu darab 50. 200 bagi 50, 4. Sama dengan K kuasa 2. So K adalah 2. Cik tegak. So jawapan dia dadu. Malah tak fikir ni. Bahaya ni. Tak. Tahan. Sekejap lagi kamu boleh fikir. 11. Kan dah habis masa pula kan. Soalan 11. Okay, soalan 11 tentang yang ni tan kos. Yang ni Dini akan belajar juga, tapi itu sudut-sudut sepadan. Form 3 dah belajar dah ni. QN jadi 13, MP jadi 24. Yang cikgu lukis Dia tadi cikgu lukis je. Kalau lukis ni, balik sini. So sini sudut 90 aja. So yang dibagi QN, QPNN, QN 13, dia nak sini 1. Sini 13. So dia nampak dah MP sama dengan 24. So 24. Dari sini ke sini. N adalah midpoint, maksudnya automatik sini adalah sini 12,
Sin pun 12. So kita boleh dapatkan guna formula Pythagoras theorem. Nak dapatkan sini. Ataupun kamu boleh buat, kita ada sebelah dengan ni. So kita ada apa yang kita boleh guna sebelah dengan hypotenuse. Ini formula apa? Cos cah adjacent bagi hypotenuse. So C lah cos. Jadi guna cos ataupun KOS. So cikgu masukkan, cikgu ada sebelah shift tan, cos tan. Cos shift 1, sebelah dia cikgu ada 12 dan per 13. Okey, masuk guna calculator macam ni. Sebab kita dah ada sebelah dengan shift cos, shift besar pula, 12 per 13. Dah dapat lah B 11 bola. Tapi dia nak apa? Oh, dia nak tan. Oh my god. Sebabkan dia nak tan, sebabkan dia nak point tadi. Tak nampak. Dapatkan sini lah Pythagoras theorem. 13 kuasa 2 tolak dengan jawapan dia ada 5 je kan? So apa ni? Matematik sini kat sini 5. So sebabkan dia kat luar dia negatif. Tentang 5 dan sebelah dia 12. Jawapan dia negatif 5 per 12. Cacing. Okay, cacing. Kenapa negatif? Sebab dia kat luar. Okay, sebab dia kat luar so dia negatif. Siapa yang kisah cikgu ni? So trigo tak ada masalah, tapi trigo untuk di ni dia ajar dalam bab ujung-ujung. Ni satu geng lah ni, 12 ni, soalan 12. Dia nak cari mana graf yang mewakili sin. Sin berbentuk apa? Berbentuk macam takungan air ke? Berbentuk sengit-sengit ke? Just tekan je. Kamu kalau nak tak tahu teka sangat, just tekan je calculator. Sin 90 betul ke? Sin 90 dekat mana? Dekat kosong. Betul ke? Sin kosong kan betul. Betul tak? 1. So 12 tu adalah, kamu tekan sin. Sin kosong. Sin kosong, kosong sepatutnya. So A bukan, B pun dia ada 90. So tekan sin 90. 1 sepatutnya, so B pun bukan. So kalau C, sin 90 tadi kamu dapat 1. So jawapan dia C. Yang ni teka-teka guna calculator. Saya bukan teka lah, tu cara dia. Tak perlu buat pengiraan. Okay, tekan je sin. Pilih yang mana satu. Confirm bukan negatif. Oh, ni sudut. Okay, sebelum kita nak melabuhkan tirai, sudut ni kamu belajar waktu form 4 tak tadi. Form 3 pun dah belajar juga yang asas dia. Sudut pelan dan melonggarkan, tapi kamu panggil apa tah? Ada nama lain dia. So kalau tengok kat sini PQR dia kata adalah sudut tegak. PQR. Okay, lepas tu dia tanya angle antara, sudut antara PSU dengan PSU. So, yang ni selalunya cikgu akan lukis. Tak ada bentuk macam pizza, kotak pizza yang dibuka sampai ke bawah. Kotak pizza, saya selapang. Kotak pizza
Dan dekat sini kotak pizza diteruskan. Dan diseringkan. Besar sikit lah. Seperti kek yang besar. Okay, seperti kek yang besar. Kek yang besar ni apa yang berlaku? Kita ada TU, P, Q kat dalam, S dengan R. S dengan R. So dia gelapkan bahagian terjatuh tu. Okay, dia gelapkan bahagian terjatuh ni. Okay, gelapkan bahagian sini. So selalunya cikgu guna konsep pangkah pula pangkah tu lah. Maybe cikgu kamu pun ada guna. So cikgu akan guna formula pangkah, pangkah, bulat, pangkah dan bulat. Pasti X dengan O ni berdekatan. Okay, bila kita nak cari sudut antara dua. So andailah kata cikgu kata PSU tu, cikgu gelar pangkah. Okay, PSU cikgu kata dia pangkah, pangkah, pangkah. Ini formula. Tak nak guna pun tak apa kalau kamu dah boleh nampak sudut tu. Lepas tu grup TSU pula, cikgu nak buat bulat, bulat, bulat. Okay, kita try. PSU cikgu kata pangkah. P, S dengan U cikgu kata pangkah. Lepas tu untuk TSU cikgu bulat, bulat. P, S, U. Okay. So kita cari yang berdekatan dengan bulat pangkah. Bulat pangkah ada kat mana? Kosong dan satu kan? Kosong pula. Bulat. Bulat kena dekat dengan X. So bulat ni kita pilih menggunakan dua je pun. So kita tulis dulu dia punya huruf. Kita tulis huruf dia dulu. T adalah pangkah. So T. X adalah P. So kita nak cari tengah-tengah. So pilihan jawapan B dengan C tak ada lah. Okay, pilihan jawapan B dengan C automatik kita boleh tolak. Okay, B dengan C. So antara A dengan D. So mana satu? So yang ini kena dekat. O ni kena dekat dengan bulat pangkah lah. Selalunya tering-tering. So dia akan dapat kat sini. So U yang paling dekat adalah U. Dia tegak. Dia dah 90 darjah kat situ. Q tak, Q automatik tak. Just dia kata PQR. PQR kat bawah tu kan, tapak bawah. A ikut. Dia punya teka. Teka dia kena Asia ni. Alhamdulillah. Teka dia kena. So PUT. UT ayam. Selalu cikgu guna kaedah ni lah. Tak silap cikgu kalau yang batch Azia pun ada juga style soalan pilihan. Okay, sudah wajib. So A. Yay. Wow, 14. Ni pun sudut, tapi sudut ni tengok hati-hati. VU terletak di antara satah kan. Satah mengufuk dan titik M ialah pusat heksagon. VU, so yang kat bahagian bawah tu. Antara berikut yang manakah sudut tunduk dari titik M? So mana satu? Sudut tunduk dari titik M. So M yang tengok kan. So antara UMT, ada UMT ataupun TMU. Tak ada juga. So ni soalan ni soalan berapa? 13. 14 ataupun WMV. Oh, kita ada WMV. So WMV lah. Sudut tunduk maksudnya kalau M tu dia duduk kat tengah-tengah, dia pandang ke arah mana? 13 kan? M ada kat tengah-tengah. So sudut tunduk dia automatik
Garis lurus kat dia, garis lurus kat dia, tunduk. So ke bawah lah. Ke bawah. So ada dua pilihan jawapan. Tapi dia tak ada bagi pun UMT. Pastikan M tengah. So M yang tengah hanyalah A dengan B. Tapi kalau kamu tengok WM ni ada kat sini kan? Ni ada. So jawapan dia bola. WMV. Okay, settle. So dia adalah bola. Jawapan kat sini bola. 14. Ini 13. Soalan 14 kan? Soalan 15. Nanti tak ada masalah sebab nak tengok sudut. Soalan sudut-sudut ni selalu juga satu. Ni pun sudut juga, soalan 15. Dia kata tinggi. Sudut dongak puncak S dari puncak T. S dari puncak T. So maksudnya daripada T lah sudut dia. Dan titik P masing-masing ialah 46 darjah. Dan 42 darjah. Cari tinggi dalam meter tiang RS. Selalu soalan macam ni dia bagi klik. Okay. Maksudnya sekarang sudut kat sini dengan sudut kat sini dia dah bagi. Okey, dia dah bagi. Tertinggi pula. Kat sini lah. Okey, sudut yang dekat atas dia dah bagi. Okey, gambar dia kalau saya lukis dia jadi macam ni lah. So 46 dengan 42. 46 kat sini, 42 kat sini. Bahagian ni dia dah bagi 18. Bahagian bawah kat P tu 13. Okey, 13. So ada dia kata apa-apa, dia kata cari panjang RS. Sebenarnya cari PQ je lah. So PQ sama dengan sudut PQ tentang ada sebelah. So cikgu guna tan. Tan 42 sama dengan tentang tak tahu, sebelah cikgu tahu 13. So automatic X sama dengan 13 darab tan 42. Maka dapatlah jawapan dia. Belum lagi. So 13 darab dengan tan 42. 42. Kamu dapat 11.70 something. Tambah dengan 18 dapat 29.71. So jawapan dia C. 5. Dia dah 15 ke? 15 kan? Dia nak panjang meter tiang RS. Jadi 18. Tan 42 46. Sudut dengan puncak S dari T dan P 42. Salah. Tan 42 darab 13. 11 tambah 18. Oh, jadi C cacing 29.71. Okey, 29.71. Dengan RS kan? Sini 13. Tak ada bagi maklumat-maklumat lain pun. Kalau cikgu kira 42 tentang dia ada, sebelah ni tak ada. Tentang dia 18 bahagi dengan tan 46. 17 tambah 13
42. Darab dengan tan 42. Oh, tak boleh dia buat macam tu. Jawapan dia A Macam mana cikgu dapat? Sebab yang tu dia kata dongak tu daripada sini kan. So sini maksudnya cikgu nak dapatkan ni dulu. Tadang. So cikgu akan dapatkan tan 46 sama dengan tentang cikgu ada 18 per dengan X. So X cikgu akan dapat lebih kurang 18 bahagi dengan tan 46. So dapat 17.3823 dapat kat sini. Tambah dengan 13 kamu dapat ini yang sebelah ni tan 42 sama dengan tentang tak tahu sebelah jadi 30.38 contoh. So darab dengan tan 42 dapat 27.35 ayam. Dia dapat ayam. Okey, kita stop sampai sini lah. Ni ayam Berhati-hati sebab tengok sudut dia tu berbeza. Kita stop sampai 15. Esok kita sambung balik. Dini dah hilang dah. Baik Azia. Jumpa pukul 12 sekejap lagi. Kalau 15 minit kamu tak ada cikgu lihat. Okay, bila Dini keluar berpuasan? So cikgu stopkan recording. Lah Dini. Dah habis dah. Kita sambung besok Dini. Bye-bye Dini. Terima kasih cikgu. Esok kita bincang ada awan kerang-kerang. Azia jumpa pukul 12 lagi. Ting ting.